approach tu pun tak sama. Jadi macam it's a bit unfair kalau kita compare yang 2021 dengan 2022 sebab tema lain sangat. Sebab yang ini Syafiq rasa tahun 2022 dia lebih fun, lebih happy berbanding 2021. Sebab 2021 obviously COVID. Jadi dia punya mood dia sangat sedih. Yang ini Syafiq nampak dia punya mood dia ceria, mood yang vibe yang energetic. Jadi pada Syafiq tak boleh banding lah. Mood sebab mood sangat lain. Korban sebanyak 135 orang ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Siapakah yang harus kita berhenti sekejap. Time ni ingat tak yang Syafiq pernah react? Dia macam tu juga. Yang itu ibu dia sebab COVID ni. So yang ni melibatkan kakak dia dengan seorang budak ni. So budak ni di balik pintu. Kan dia ada pintu ajaib tu kan. Pintu yang kita kata pintu Doraemon. So tengah nak refresh. Oh ada muzik. Muzik ada. Inilah dia pintu Doraemon dia. Noah nama. Aku adalah kamu. Ini Leodra ke? Kita adalah Leodra. Bukan ya? Suara adalah kabar dari masa depan. Dia jatuh ke alam dimensi yang lain. Nampak? Alam dia macam-macam. Ini angkasa, yang ni nak dekat dengan matahari. Ni apa? Ni dalam air. Wow, dia bertukar. Kita berhenti sekejap. So, biasanya dalam video Rewind Indonesia, kalau kita dapat saksikan lah, dia punya gerakan kamera, dia punya CGI, dia punya visualize dia kan. So, kali ni dia banyak main dengan green screen. So, kita nampak tadi dia nak menginjak pada alam reality bila dah masuk pintu tu. So, ini tembakan kita kan, pengertian kita lah. Betul. Kan. Bila masuk dia nak sampai ke alam tu, dia akan melalui macam-macam fasa. Mungkin fasa dekat dengan matahari, dengan air semua tu kan. So tapi visual dia macam wow, real walaupun CGI kan. Actually dia punya visual dia sangat cantik, nampak mahal kan. Dan ini macam dah level-level tengok movie ke cinema. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022. Dia perempuan ni ada magic lah. Dia boleh control everything lah. Music ke apa ke semua kan. Ni yang tadi nampak? Ni perempuan tadi Perempuan tadi dia katakan tadi aku adalah kau adalah aku. Wow. Ni baru montage intro je. Montage. Dia baru start. Macam apa lagu-lagu yang popular pada tahun 2022 lah. Dia punya warna. Dia guna color-color terang. Dia nak melambang kepada muzik Indonesia yang trending lah. Kisha. Ni pelakon. So dia boleh buat magic. Daripada fashion yang tak ada fashion, sekarang ada fashion. Ni yang bergaduh, yang tengah bergaduh dia boleh berbaik. Pelakon dengan pengacara, dia ada kisah dia sendirilah. Mungkin dekat Indonesia ada pengacara bergaduh dengan pelakon. So ni kita berhenti sekejap. Ni antaranya muzik-muzik yang macam trending dekat TikTok lah kebanyakannya kan. So antaranya of course 2022 menyaksikan orang kata kita semua didominasikan dengan muzik K-pop. Betul. Dan adanya benda tu semua macam dekat negara kita pun ada dolar timbul Stella diinspirasikan macam bila dah keluar dolar macam ada kumpulan yang muncul. Tapi begitu juga dekat Indonesia. Kalau kita pastikan ramai juga, tapi yang dia orang lagi gempak macam muka sebiji macam K-pop lah. Ya tu. Dia orang banyak. Kita tengok lagi apa lagi lagu-lagu.
Ini semua orang-orang Indonesia. Indonesia. Ni semua artis-artis yang tip top dekat sana. Macam K-pop. Mula style mari. Ni famous awal-awal tahun. Ni antara artis-artis TikTokers yang timbul lah kot. Kes mahkamah. Ni pasal mahkamah. Kena saman lah kot. Ini bola kan. Piala Dunia. Yes, betul. Tiba-tiba dekat Gurun Sahara. Lepas tu yang tak faham apa dia sebenarnya Gurun Sahara tu kan. Ni yang viral lah. Okay. Dekat sana viral. So mungkin dikecam. Ni mungkin dah diterima. Siap ada charity untuk apa tu. Ni tengah tengok porn. Dia tengok porno kan. Lepas tu tukar. Siap ada Ustaz tengah ni. Baik. Ni bagi percuma. Nak menunjuk-nunjuk lah. Okay. Ni yang viral juga ni. Mana dia bawah macam ni? Ni tengah bawah je. Dia punya warna-warna dia. Okay lah. Okay, kebanyakan kalau kita tengok kan, kita kena banding-bandingkan lah. Tapi of course benchmark tu sendiri kan. Bila kita dah tengok yang 2021 yang macam kita boleh kata wow lah dari segi visual, jalan cerita dia, lepas tu penggunaan prop dia kan. Bila dalam ni kita dapat tengok dia orang dah macam minimalkan benda tu. So dalam ni kita nampak macam dia di shooting dalam studio yang betul-betul nampak dalam studio yang kita tengok dekat TV. Okay. Nampak tak prop-prop dia, betul. Lampu-lampu dia kan macam. Cuma saya rasa dia orang punya approach tu pun tak sama. Jadi macam it's a bit unfair kalau kita compare yang 2021 dengan 2022 sebab tema lain sangat. Sebab yang ini saya rasa tahun 2022 dia lebih fun, lebih happy berbanding 2021 sebab 2021 obviously COVID. Jadi dia punya mood dia sangat sedih. Yang ini saya nampak dia punya mood dia ceria. Mood yang vibe yang energetic. Jadi pada Syafiq tak boleh banding lah. Sebab mood sangat lain. Tapi kalau tanya Syafiq sangat suka yang ini sebab dari segi pemilihan warna, dari segi visual sangat fresh, rasa sangat baru. Sangat tahun-tahun ni macam 2022, 2023 macam tu kan. Nice lah untuk orang-orang muda guys. Okay, teruskan. Ya, okay, dia tiba-tiba muncul dua orang pelawak ni. Yang seorang ni nama dia Choki, yang sebelah tu nama apa tak tahu. So dia borak-borak, dia macam cynical lah. Dia macam nak sindir lah. Dia macam mempertikaikan kenapa video kali ni letak dekat Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kan rupa dia macam derok tau. Dia botak. Yang podcast tu. Dia podcast yang macam derok. Itulah channel dia. So that's why lah 6 juta dalam masa 4 hari. No wonder lah. So kita tengok lagi. Apa duitnya habis di G20? G-nya itu kan gak denger. Enggak ini. Saya tahu kenapa acara ini gak disupport. Karena tidak ada pesan politik. Kalau mau ada pesan politik, ya semua pesertanya dicek. Atau bagi-bagi baju dengan bagi-bagi. Iya, dan jogetnya dance yang adalah apa itu? Yang paksa ya. Lagian pemerintah tuh, kalau memang ada itulah Chandra Liao. Chandra Liao yang pengarah. Yang sebelah kanan tu. Dia Tim Tuan Production. Tim Tuan. Syafiq macam honestly agak kurang faham lah apa yang dicakapkan. Sama juga. So macam laju. Dia kena tengok 2-3 kali kalau dia orang cakap. Dia orang patut ada subtitle lah untuk sebab selain Indonesia. Video ni bukan saja orang kita tengok, orang Mat Saleh pun tengok. Setiap buat dia English kan, senang faham. Ni dah start apa yang viral lagi. Ni antara YouTuber buat food review. Makan tadi ada ice cream. Yang nampak lah dia punya colour kan, cantik kan. Pemilihan colour yang sangat terang lah. Mungkin neon. Ini pun lagu viral budak ni.
Cantik baju dia. Dia boleh kumpulkan ramai gila artis yang timbul lah masa tu kan. Yang ni famous kat TikTok kat IG. Yang punya muzik koplo ni memang tak boleh lah. Sedap betul. Waktu nak menari. Okay. Tak bunga. So yang ni yang kejadian sepanjang tahun 2022 yang menyedihkan lah yang berlaku. Kita boleh nampak dari segi reaction dia orang dan juga muzik lah. Betul. So ini mungkin yang tragedi-tragedi yang memilukan lah, yang melibatkan nyawa. Ya, betul. So tadi yang part fun, yang ni okay, bola dah sampai. So kita boleh anggap mungkin Piala Dunia, World Cup. Tapi bola tu sendiri sebenarnya bola daripada adik dia ke anak dia, aku tak pasti. Okay, ini satu kejadian yang berlaku dekat sebuah stadium. Ingat tak bulan 10 hari tu, yang melibatkan yang meninggal tu. Ratus meninggal. Okay, ni maksudnya ni bukan pasal World Cup, ini pasal yang kat stadium tu. Betul. Ni kan kat luar kan orang merusuh. Ni berlaku dekat Stadium Kanjuruhan, daerah Malang, Jawa Timur. Beratus kan yang meninggal masa so, tu. antara yang meninggalnya budak tu. Budak tu yang meninggal. Dalam berita dikata antara penyebab yang menjadikan rusuhan tu berlaku sebab pemedih mata. Ni betul. Asap pemedih mata ni. Benda ni berpunca daripada dalam stadium kan. Lepas tu orang lari keluar tu, lepas tu ramai yang terkorban tu masa nak lari keluar tu tak sempat. Sebuah harapan di tahun 2022 sebagai dasar harapan untuk kita ke depan. Dia kan ada magic tu. So dia boleh, yang dah meninggal tu bagi bunga-bunga ni, bunga-bunga yang meninggal lah kot. Harapan yang baru lah. Semoga peristiwa tu boleh jadikan pengajaran. Apa dia unite balik je. Mungkin ini mangsa-mangsa yang terkorban kot. Rasanya macam ya. Diorang unite dekat lepas mati lah. Agak menyedihkan. So dia kembali kepada yang happy-happy. Nampak dia punya group ramai gila. Ni yang famous ni. Ni antara yang famous lah. Tu tak Piala Dunia, World Cup. Leodra. Apa lagi ni? Sang Dewi ke Sang Dewa? Sang Dewi. Sikit je. Mashup dia pun best kan? Nice. KFC. Ni antara yang berjaya. Tengok. Ni tak silap anak Deddy Corbuzier. Oh ya. Dia mungkin dia tampil antara banyak video-video yang ada views yang tinggi lah kat sana. Ni pelakon. Wow, dia punya transition dia apa? Nice. Nama apa dia ni? So kepada korang yang tahu, mungkin boleh letak dekat ruangan komen. Sharekan siapa dia ni kan? Ingat tak yang lepas dia ada anthem
macam lagu negaraku kan, yes. dulu kan. So dia guna lagu tu. Yang kali ni dia tak ada macam lagu-lagu, dia kumpulkan lagu-lagu yang viral. So dia jumpa balik dengan adik dia. Habis tu Chandra Liao. Okay, congratulations untuk pengarah. Kisah Nawa adalah cerita rekaan yang tumbuh dari harapan menyala-nyala. Berhenti nyawa jatuh sia-sia. Berhenti benci berapi-api. Berhenti mentradisikan kebengisan. Nawa berawal dikisahkan akan mungkin Nawa nama budak tu kan, Nawa tu perempuan tadi kot. harapan dari Nawa untuk kami, dari kami untuk Indonesia. Kenawa tu macam satu apa dia orang punya association ke ataupun macam team ke geng ke kan. So basically tadi dia hujung-hujung tu I think video kali ni dia lebih kepada minimal ataupun mungkin tak ada bajet ataupun perasan tak yang mula-mula 2021 dia ada dulu kan ada pengiklan dulu tau. Sebelum dia tayang ada Scarlett penaja yang Scarlett tau, macam bajet besar lah. Mungkin kali ni bajet kecil tapi masih lagi orang kata tapi dia tak compromise on quality power. Dan in fact tadi yang ujung-ujung tu dia kata dia punya harapan lah. Basically cerita Rewind ni macam lebih menyuarakan harapan diorang supaya tahun 2023 tu tak ada lagi yang orang yang mati secara sia-sia. Lepas tu dia kata tak nak apa, janganlah marah-marah, jangan benda-benda basically benda-benda negatif lah sepanjang 2022. Jadi diorang nak 2023 tu lebih positif, lebih harmoni, lebih indah lah. Nice. Kita ucapkan tahniah lah. Congratulations untuk tim daripada Indonesia yang selalu orang kata setiap tahun gigih buat Rewind Indonesia ni. Tapi itulah bila orang kata dia orang pun tanya kan, Malaysia bila nak buat Rewind Malaysia pula kan? Ada plan ke? Tak, masalahnya okey, kita nak bicarakan kenapa Malaysia tak ada buat Rewind Indonesia, Rewind Malaysia kan? Setiap tahun kita nak juga ada macam satu video yang orang kata kan apa yang berlaku, apa yang viral, kejadian apa, siapa yang meninggal, lagu mana yang viral, yang popular. Sebenarnya dia macam satu benda kita pun nak tengok benda tu kan. Tapi kenapa tak ada inisiatif ataupun usaha? Okey, ini topik yang mungkin ini pendapat kita lah kan. Macam Budi anggap macam senario ataupun kita punya komuniti untuk YouTuber sebenarnya dah meningkat dia punya kualiti ataupun dia punya ahli tu sendiri. Orang yang nak buat YouTube video bilangan tu semakin bertambah. Betul. Tapi untuk inisiatif buat benda ni dia tak ada macam persepakatan tau. Okey, kalau kita katakan dah ini usaha daripada YouTuber yang gabungan usaha daripada YouTuber yang TikTok semua. Betul. Kan yang ada juta-juta follower itu Indonesia sebab dia orang punya rakyat, dia orang punya bilangan populasi besar berbanding dengan Malaysia. Betul. Tapi kita why not ada satu inisiatif kan. Tapi itulah persepakatan tu tak ada. Kalau saya tanya Budi, kita tak ada macam inisiatif macam okay, kita faham dalam Malaysia siapa yang jadi YouTube nombor 1. Hari tu YouTube Malaysia dah keluarkan senarai nama pencipta kandungan yang paling popular dekat Malaysia. Ni yang melibatkan YouTube. Okey, nombor 1 cuba teka siapa? Isa. Salah. Siapa? Isa pun tak ada Isa Isap dalam ni. Okey, nombor 1 Alif Irfan. Dia punya video Syafiq, aku rasa dalam 2 jam dia boleh capai 400k dalam 2-3 jam. Satu hari macam tu. 400k, gila. Okey, Ali Irfan tahu budak Kelantan tu kan? Tahu. Yang berlakon cerita apa sebuah filem hari tu dengan siapa nama J.X. Wazir dengan yang datang hari tu. Siapa? Apa nama tajuk cerita tu? Okey, tak apa. Ali Irfan. Nombor 2 Amar Nazhan. Tu pun satu sebab video Amar ni boleh tahan juga. Dia YouTube ni dia nak bukan nak tiru Indonesia. Dia jenis yang macam panggil kawan-kawan dia buat macam prank ke ataupun game ke, yang tudung permainan ke, yang tudung tu ke. Oh ya. Okey, Amar Nazhan. Nombor 3 Zong. Nombor 4 Albaira. Nombor 5 Nick Limau LMAO. Nombor 6 Al Anik dan nombor 7 Al
Elris. Aku pun semua tak kenal. Selain aku kenalnya Alif Irfan dengan Amar je. Itu pun sebab video dia orang viral kan. Betul. Tapi kita nak soalkan kenapa dia orang ni yang popular ni tak nak ada inisiatif. Okay, kita buat satu rewind. Actually kan benda ni kan Syafiq, senang je kalau ada bajet, ada masa dan persepakatan tu. Syafiq rasa satu benda, salah satu sebab dia, konten mereka ni dia punya tema dia tu berbeza. Dia orang punya apa yang dia orang perjuangkan dalam dia orang punya YouTube channel tu tak sama. Jadi itu satu hal. Jadi nak fine tune tu agak sukar. Lepas tu Syafiq rasa somehow Syafiq tak pasti untuk orang lain, tapi apa yang Syafiq nampak dengan environment Syafiq sendiri dalam showbiz, Syafiq rasa competition tu sangat kuat. Kita sentiasa berlumba-lumba nak jadi yang lebih baik daripada orang lain. Sampai kita terlupa yang kalau kita gabungkan, kita boleh gain something daripada orang yang lain. Lebih membutu lagi. Dan orang lain pun boleh gain something daripada kita. Jadi kita terlepas pandang part itu kot, saya rasa. Dan satu lagi, tapi saya tak salahkan dia orang sebab benda ni dia bukan boleh dipupuk dalam masa satu malam. Benda satu budaya. Budaya yang dah wujud daripada dulu lagi. Kita sentiasa Berlumba-lumba. Daripada senang cerita benda paling simple sekali. Dekat sekolah mak ayah selalu kata, kenapa kau tak dapat nombor 1? Kenapa dia boleh dapat nombor 1? Kenapa kau dapat nombor hujung-hujung? Kenapa dia boleh dapat tempat tinggi? Selalu benda-benda yang basic macam tu. Kita dibesarkan dalam situasi yang macam itu. Jadi Syafiq rasa benda tu terbawa-bawa sampai ke saat ini di Malaysia lah. Dan lagi satu mungkin tak ada seorang leader yang nak lead geng-geng ni. Dia kan ada leader. Dia tak boleh macam leader dia tahu siapa. Kalau dari segi nak buat Rewind Indonesia yang betul-betul ada bajet apa semua, rasanya YouTube Malaysia kena mainkan peranan lah. Dia kena buat meeting. Even dalam tahun ni rasanya tak ada event yang melibatkan YouTubers yang macam itu 2018 rasanya. Yang Syafiq nampak TikTok je. TikTok sekarang ni tahun ni saja dia buat dua event. TikTok. House of TikTok dengan yang satu lagi tu Year on TikTok 2022. Mungkin itulah. Rasanya TikTok sekarang dah mendahului dah, mendominasi social media dekat kita punya Malaysia ni. Okay, rasanya YouTube Malaysia kena ada satu inisiatif macam kita orang keluarkan bajet, you guys buat macam benda tu kan nak kena pakat. Kau kena panggil artis-artis yang TikTok yang tengah-tengah ini sebab nak macam dia orang kalau nak buat macam Indonesia lah. Dia orang panggil satu-satu kumpulkan dalam satu studio. Nak buat tu semua. Satu tu lah willingness tu tak ada kot untuk macam, dan kesedaran untuk buat benda tu mungkin tak ada. Betul lah. Dan rasa Syafiq macam cakap tak ada tak nampak apa yang dia boleh gain daripada video yang terhasil tu. Saya rasa macam tu lah. Mungkin kita buat sendirilah macam kalau aku macam buat kalau aku ada 1 juta boleh je buat kan. Boleh. Benda ni Syafiq benda ni duit ada semua jalan. Yelah tu. No money no talk lah cerita dia. Syafiq, kita nak baca sikit apa yang viral dekat tahun 2022. Inilah Rewind Malaysia 2022. Bajet tak ada bajet. Okey, tahun 2022 kompilasi mukbang makan gula-gula bertemakan warna oleh Donna menduduki tempat pertama dalam senarai video paling tersohor, video paling dapat views yang paling tinggi. Aku ni tak tengok YouTube ke apa tak tahu. Betul Syafiq dia main TikTok kan. Okey, tapi sekarang dia dah lain dah algoritma dengan dia punya layout dekat YouTube. Tahu tak sekarang short. Okey, bila YouTube keluarkan satu konten lain, maksudnya short. Short ni macam dia nak tiru TikTok dan vertical short video ke? So kalau Syafiq tekan dekat explore, dia akan keluar banyak gila short-short. Sebab apa tahu? Sebab orang tengok berkali-kali. Sebab benda tu pendek. Kan? Orang kita suka benda yang short. Macam yang dalam 60 saat, betul 15 minit, 15 saat macam tu. Okey, tempat kedua adalah kejutan Aman Nazhan tadi. Kemunculan semula bekas ahli kumpulan mereka yang membuatkan para penonton sebab, dan video Alif Irfan ketika mendedahkan kehamilan isterinya telah disenaraikan di tempat 3. Banyak gila dapat duit. Okey. Bayangkan dia kira earning lah. Berapa dia orang dapat dalam, misal katalah video dia orang dah 1 juta, 1 juta views dalam satu hari. Cuba teka berapa ribu dia orang dapat. 1 juta views katalah. Anggaran lah.
Okay, ni Syafiq nak tembak. Say 10% daripada Weh, 1 10%. juta. 10% daripada 1 Weh, juta. aku tak sangka Syafiq boleh kira. Okay, berapa dia orang dapat? Agak-agak 1 juta views dalam satu hari. 10% 10,000. 100,000. 10%, 10%, 10%, 100,000. 100,000 dia orang dapat. Rasanya lah kalau 10%. Sebab Syafiq tak rasa dia boleh pergi beyond 10%. Maksimum rasanya 10%. And maybe sebab Syafiq macam pernah baca somewhere dia tulis dalam 2 ke 3% kot kalau tak silap. Jadi kalau kata 10% 100,000, kalau 2 tu 2 ke 3%, 20-30,000. Mungkin lah. Mungkin. Ada jawapan ke tak ada? Dia macam ni. Oh ingat ada jawapan. Kita ada jawapan ni. Kita nak ada jawapan ni kena ada bukti. Bukti. Masalahnya Budi Channel tak mencapai tahap tu lagi, Syafiq. InsyaAllah. Dia tak ada. Dia gini. Okay, YouTube ni bila kita upload video, time tu juga video kita meletup dalam satu hari kan, 1 juta, dia lagi banyak. Berbanding dengan kita dapat 1 juta dalam masa 4 tahun. Faham. Dia lain. Faham. Dia nak macam ni. Yang tu kira confirm lah, yang trending tu kan. Kira macam kau upload, kau share, at the same time orang berebut nak tengok kan. Itu confirm dapat banyak. Betul. Dia gini, dalam satu masa banyak orang tengok, lagi banyak. Sebab iklan lain pula ceritanya. Betul. Okay, misal katalah that time tak ada klien pun. Confirm lah macam ada 2-3 klien tapi tak banyak klien yang masuk. Sikit juga dapat. Betul. Cuma orang selalu tengok part hasil. Orang tak tahu. Selalu Syafiq selalu terfikir benda tu. Macam orang just tengok dia ni dapat berapa, dia ni dapat bestnya, views dia banyak. Tapi orang tak tahu apa dia punya pengorbanan step-step dekat belakang tabir kan. Tu. Sebab orang fikir dah hasilkan satu video, alah setakat video 15 minit 20 minit ni sekejap. Orang tak tahu nak shoot tu makan 3-4 hari. Nampak? Lepas tu tak masuk editing lagi. Syafiq dah faham dah macam mana. Dia pun nak jadi YouTuber. Aku tengok tadi dia dah buka saluran YouTube dia sendiri. Apa macam mana nak follow? Subscribe kat Syafiq Ikhwan lah. Syafiq Tapi Ikhwan Syafiq ada punya content nyanyi je lah. Setakat ni content nyanyi je dulu. So nyanyi, cover lagu. Cover lagu. Okay, lagu mana yang paling latest? Latest cover lah lagu-lagu Indonesia. Cover lagu Indonesia juga. Tapi yang Syafiq selalu ada lah, Syafiq baca komen. Orang kata dia ni suka cover lagu perempuan lah, tak suka cover lagu lelaki. Tapi kenapa Syafiq cover lagu perempuan? Sebab views lagu-lagu perempuan yang banyak. So kita orang nak tengok. Benda tu yang menarik. Exactly. Jadi ni nak menjawab kepada soalan-soalan yang selalu kata alah dia ni tak suka nyanyi lagu lelaki, tak pandai nyanyi lagu lelaki, asyik nyanyi lagu perempuan je, suka lagu perempuan. Kenapa kita buat untuk orang? Ya, kita buat mestilah kita nak views banyak kan. Jadi kalau dah lagu perempuan yang orang suka, itulah yang kita buat. Betul. Konten kita biar apa yang orang nak sebenarnya kan. Betul. Nanti orang kata shock sendiri pula. Betul. Kan kalau view sikit kau agak kutuk. Emosi. Tapi betul lah sekarang ni zaman TikTok lah. Apa-apa upload dekat TikTok dulu. Dia lain dah. Betul. Crowd TikTok dengan crowd IG kan. IG algoritma dia lain. Kalau kita nak pergi ke mass audience, memang pergi TikTok. Sebab orang yang tak follow kita pun boleh tengok kan. Betul. Syafiq pun rasa macam sekarang ni banyak Syafiq upload ke TikTok dulu. Lepas tu macam bila dah gain views baru kita pergi kat IG pula. This is how we do this.